dalam bidang embryology. Bila sebut perkataan embryology ni ialah perkataan bahasa Greek. Embryon and logos. Embryon adalah perkembangan membesar, logos kajian. So embryology ialah kajian tentang perkembangan janin di alam rahim. Itu tentang embryology. Okay, contoh perkembangan janin di dalam rahim. Dahulu orang ingatkan manusia mengandung anak di dalam perut, sebab nampak perut kat sini yang membesar kan. Okay. Namun hakikatnya bayi bukan membesar di perut. Kalau kita kata istilah luar ni perut memang betul lah, tapi perut yang ada makanan di atas, rahim di bawah. Jadi bayi bukan berada di perut tempat menerima makanan. Saya yakin tuan-tuan tahu cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Betul ke betul? Orang Malaysia mesti tahu peristiwa Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sultan Mahmud Mangkat di Julang, peristiwa ini mungkin betul. Tapi saya berani menyatakan dengan penuh keyakinan, peristiwa rentetan Sultan Mahmud Mangkat di Julang adalah cerita palsu dan cerita bohong. Kenapa saya kata demikian? Minta maaf kalau ada guru-guru sejarah di sini. Ia adalah cerita palsu yang direka-reka. Kenapa saya kata demikian? Sultan Mahmud Mangkat di Julang betul, tapi rentetan cerita yang menyatakan bahawa Dang Anum mengandung anak pertama itu mungkin betul. Kemudian bila mengandung ni anak pertama, biasanya apa? Mengidam, itu mungkin betul. Mengidam nangka pula, itu mungkin betul. Tapi rentetan peristiwa sebelum tu, saya berani kata cerita tu cerita palsu. Kenapa? Sebab dia bercanggah dengan fakta yang ada. Kenapa saya kata bercanggah? Tuan-tuan, kita lihat, saya tunjukkan pada tuan-tuan di manakah percanggahannya. Nak jadi sedap cerita, Dang Anum mengandung buah nangka. Dan nak jadi cerita, masa tu tak ada pokok nangka yang berbuah, sebab bukan musim buah nangka. Tuan-tuan, nangka ada musim tak? Tu satu yang pertama. Nangka tak ada musim, tuan-tuan. Sepanjang masa pokok nangka berbuah, tu. Tapi nak jadi cerita, tak ada musim nangka. Okey, fine lah. Kebetulan tu ada masalah penyakit, pokok tak berubah. Kemudian nak jadi cerita pula, banyak-banyak pokok nangka, satu pokok nangka je yang berbuah. Kan unik ceritanya. Satu pokok saja yang buah. Dan nak jadi cerita lebih sedap pula tu, bukan hanya satu pokok yang berbuah, satu pokok tu berbuah dan sebiji sahaja. Cantik kan ceritanya? Sultan datang melawat kampung dan Sultan nampak pokok nangka ni berbuah. Sultan pun cok, ini beta punya, nanti masak, persembahkan pada beta. So bila Sultan dah cok, dah tempah tu, berarti kena sembahkan pada Sultan. Sedangkan Dang Anum ini, suaminya yang menjadi Laksmana negara, pergi berjuang tanpa disedari isteri yang baru dikahwini telah pun mengandung anak pertama di awal bulan, dalam keadaan mengidam tanpa suami yang boleh membantu, dalam keadaan sarat demikian, dalam keadaan mengandung, dalam keadaan morning sickness yang ada sekarang ini. Bila tiba masa buah nangka masak, Dang Anum betul-betul mengidam nak makan buah nangka. Apabila buah nangka dipetik, Dang Anum merayu pada pengawal, wahai pengawal, tolonglah berikan seulas cukuplah, bukan saya nak makan, tapi bayi dalam perut ni yang nak makan. Setelah dirayu oleh Dang Anum, pengawal rasa sedih, rasa sebab, tak sampai hati. Ini isteri Laksmana negara, panglima negara, ditinggalkan suami berjuang demi negara, tak akan seulas tak boleh bagi. Kesian. Jadi pengawal pun tepuklah buah ni, bagilah Dang Anum nak makan nangka seulas. Dang Anum gembira dapat makan nangka seulas ni. Kemudian yang lain disembahkan pada Sultan. Apabila Sultan melihat buah nangka telah pun ditebuk, baginda murka. Macam mana ada orang yang menumbuk buah sebelum disembahkan pada Sultan? Pengawal kata, ni Dang Anum yang minta, isteri pada Laksmana, isteri pada panglima negara. Dia mengandung dalam keadaan suami tidak ada, minta satu ulas je. Sultan tak puas hati, panggil Dang Anum. Betul tak Dang Anum minta?
Dan orang kata bukan patik yang minta tuanku, bukan patik yang nak makan, tapi bayi yang berada dalam kandungan ini yang nak makan. Sultan tak puas hati, suruh belah perut Dang Anum. Pengawal peringkat awal tak mau nak belah, tapi atas titah Sultan, belahlah perut Dang Anum. Apabila dibelah perut Dang Anum, nampak betul-betul bayi sedang makan buah nangka. Ini saya nak kata tuan, cerita bohong. Ini cerita palsu. Sebab kalau seorang ibu makan buah nangka, anak dalam kandungan tak akan makan buah nangka. Bayi dalam kandungan dapat makanan di mana tuan-tuan? Orang yang belajar sains tahu, bayi mendapat bekalan makanan daripada tali pusat, bukan daripada makanan direct yang ibu dia makan. Sebab bayi berada di rahim, bukan di perut. Makanan yang dimakan oleh ibu masuk dalam perut, bukan masuk dalam rahim. So it is satu benda yang mustahil bayi ambil makanan makan. Itu tak akan mungkin berlaku. Mungkinlah orang dahulu yang tak tahu fakta saintifik, apabila diceritakan perkara ini mereka percaya. Tetapi orang yang dah tahu tentang ilmu embriologi, perkembangan janin, tahu janin berkembang di dalam rahim, bukan di dalam perut. Uniknya kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan. Al-Quran menceritakan bahawa bayi membesar di dalam rahim, di dalam perut ibu dalam 3 lapis kegelapan. Perhatikan ayat ini. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kamu di dalam perut ibumu. Satu kejadian ke satu kejadian yang lain, ya, daripada nutfah, ya, daripada gabungan antara sperma dengan ovum, kemudian membesar sampailah jadi zygote. Ini kejadian kepada satu kejadian. Fi dhulumatin thalas, dalam 3 lapis kegelapan. Unik ayat ini bila Allah SWT sebutkan 3 lapis kegelapan. Perhatikan 3 lapis kegelapan. Kalau kita lihat gambar yang terpampang depan tuan-tuan ni, 3 lapis kegelapan itu lapisan yang pertama lapisan plasenta ataupun lapisan uri. Bayi dibalut lapisan yang pertama lapisan uri. Itu kegelapan yang pertama. Kemudian lepas lapisan uri ialah lapisan dinding rahim. Manakala perut yang mengandung makanan kita berada di atas bayi tadi, di luar rahim, bukan di dalam rahim. So bayi mendapat makanan, cuba tuan-tuan nampak tali pusat tu. Tali pusat, perhatikan tali pusat yang bersambung dengan sumber makanan yang diberikan pada ibu. Bayi dapat makanan daripada tali pusat. Begitulah Allah menjadikan bayi mendapat sumber bekalan makanan, bukan bayi mendapat direct makanan daripada makanan yang dimakan oleh ibunya, seperti mana cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Okey, sebab tu saya katakan awal tadi, saya berani menyatakan bahawa cerita ini adalah cerita rekaan. Namun cerita-cerita awal Sultan Mahmud Mangkat di Julang mungkin betul, Dang Anum mengandung mungkin betul, Dang Anum mengidam mungkin betul, tapi rentetan cerita selepas tu adalah cerita rekaan. Okey. Lapisan yang ketiga ialah lapisan kulit luar. So 3 lapisan. Lapisan kulit luar, lapisan rahim dan lapisan plasenta ataupun uri. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu pembedahan untuk mengetahui janin yang ada dalam perut ibu ni tidak ada lagi. Tapi bagaimana Al-Quran boleh menjelaskan secara tepat, precise, detail dan terperinci. Bayi membesar di dalam perut ibunya, satu kejadian ke satu kejadian, peringkat-peringkat yang berbeza-beza di dalam 3 lapis kegelapan. Lapisan pertama yang membalut bayi lapisan plasenta ataupun uri, lapisan yang kedua lapisan dinding rahim, lapisan yang ketiga lapisan perut luar. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Muhammad boleh mengajar kepada kita, boleh menyampaikan kepada kita perkara ini? Bukankah ini apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Najm ayat yang ketiga, ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, segala fakta-fakta saintifik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran, melalui lisan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, kesemuanya merupakan wahyu daripada Allah SWT. Mustahil seorang yang tak tahu membaca, seorang tak tahu menulis, seorang yang tidak belajar detail seperti ini boleh menjelaskan pada kita perkara-perkara yang detail seperti ini, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Segala fakta-fakta ini benar menjadi dalil bukti Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT. Dan inilah sebagai penutupnya kesimpulan yang diberikan oleh Profesor Alfred Kroner. Beliau menyatakan all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came from the one who created this universe. Segala fakta-fakta saintifik yang termaktub dalam Al-Quran, yang sesuai dengan penemuan saintifik zaman moden ini, bukan datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ia pastinya datang daripada Tuhan yang menciptakan alam ini. The Supreme Being, Tuhan yang maha berkuasa yang menciptakan alam ini, di mana beliau mengakui bahawa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad seperti mana tohmahan yang banyak diberikan oleh musuh-musuh Islam. Sebaliknya, ialah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu yang dapat sampaikan untuk tengah hari ini sebagai tazkirah hari ini. Semoga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikanlah tuan-tuan kepada orang lain. Moga-moga kita tergolong bersama dengan golongan hadis yang saya bacakan dalam al-kuliah tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.